Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saya hari ini nak berbual sikit sebuah cerita dongeng. Tuan-tuan pernah dengar namanya Bukit Gelanggang? Kat Dumai ini ada kawasan yang bernama Bukit Gelanggang. Tuan-tuan nak dengar ceritanya? Dengar sini Masa tu Dumai ini masih kampung benar lagi. Tak semoga sekarang ni. Hutan dulu pun masih banyak melintang ke mana-mana. Rumah orang pun tak sepadat sekarang ni. Tapi, meskipun macam tu, masyarakatnya sangatlah sejahtera. Pada masa tu, kawasan Kak Dumai ini ada penguasanya. Penguasa tu si Datuk... Saya cakap besar-besar. Tuan tahu siapa penguasanya? Itulah sang Datuk tu. Orang cakap dia Datuk Belang. Datuk Belang ni kononnya amatlah perkasa. Tak ada seorang pun yang nak berani melawannya. Kata orang, Datuk Belang ni si mau jadi-jadian. Tapi ada juga yang nyakap dia ni si mau betul-betul. Entah mana satu yang betul. Wallahualam. Jadi begini tuan. Dulu masyarakatnya terjadilah selisih paham antara orang pesisir, orang darat. Penghulu dari darat ni namanya Penghulu Doka. Beliau ni berselisih paham lah bersama beberapa pedagang yang berjualan kat pesisir laut. Bertelagolah dua kelompok tersebut. Tak lama dua kelompok tersebut bertelago, datanglah penghulu Sinai. Penghulu Sinai ni orang yang paling disegani di kawasan pesisir. Dia ni datang sebab nak mendamaikan. Ketika orang-orang mendengar bahawa penghulu Sinai ni datang, maka pertikaian berhentilah sejenak. Maka berkundinglah kedua kelompok tersebut antara penghulu Sinai dan penghulu Doka. Tapi orang ni berkunding tak ada selesai. Yang ada makin engkek dan bengis memasing. Akhirnya mereka memutuskan untuk sepakat nak berperang aja. Baliklah dia orang ni ke kampung dia masing-masing untuk mengatur strategi perang dan dia hari nak berperang. Berkundinglah mereka bersama pasukannya masing-masing. Ada yang menghitung jumlah askar, ada juga yang mengintai-intai senjata yang ada. Menimbang dan mengingat bahawa jumlah pasukan dan jumlah senjata tak cukup, maka Datuk Penghulu menemukan siasat lain. Dia memutuskan untuk pergi ke sebelah utara nak berjumpa dengan Datuk Belang untuk meminta pertolongan. Rupanya Penghulu Doka juga berbuat hal yang sama. Merasa ragu kalau dia menang, kalau dia berperang. Akhirnya dia pun pergi juga ke belah utara tempat Datuk tu berada. Jadi, kononnya yang akan berperang ni Kang sesama Datuk. Tak lagi antara pasukan Penghulu Doka dan Penghulu Sinai. Maka berita ni tersiarlah ke mana-mana. Sampai pula berita ni ke telinga Datuk Belang yang ada kat belah utara sebelah hutan senepis. Berita ni bersiarlah semakin bersiar ke mana-mana. Terdengarlah semuanya ke masyarakat-masyarakat, ke kampung-kampung. Orang-orang atau masyarakat-masyarakatnya menjadi takut, menggeletong, tak berani. Usahakan nak melerai Datuk-Datuk tu, ketua rumah aja tak berani. Akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Keempat ekor Datuk tu mulai perlahan-lahan datang ke satu bukit yang ada kat Dumai ni. Akhirnya, empat Datuk tu mulai saling bercekau, saling bergigit. Dan akhirnya beberapa pekan kemudian, tak ada yang nak berani keluar rumah. Karena masih takut karena Datuk-Datuk tu. Akhirnya, sepekan lebih, suara auman himau tu tak ada lagi. Jadi, masyarakatnya sudah beranilah keluar rumah. Dan mereka pergilah ke bukit tempat Datuk-Datuk itu bercekau. Bukan terkejut main masyarakatnya melihat apa yang terjadi. Tuan tahu apa yang terjadi? Yang bukit tu awannya tinggi, sekarang menjadi dato. Bekas cakaran dan gumpalan oleh Datuk-Datuk tu, himau-himau tu. Dan itulah kisah dari Bukit Gelanggang.
Tuan-tuan, ini hanya cerita dongeng ya, bukan betul-betul. Usah percaya penuh. Jadi, lebih dan kurang minta izin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.